sifat, maka tak dapat tidak akal tu mesti bersandar pada benda lain. Ya, mesti apa ni, akal tu mesti bersandar pada benda lain, sebab akal tu adalah sifat. Sifat tu ingat definisi takrif sifat tu, maqama bi ghairih, barang yang menumpang ataupun yang berdiri pada benda lain. Jadi berdiri pada benda lain tu maksudnya dia kena sandar pada benda lain. Saya bagi misal contoh, biasanya sifat tu orang bagi contoh masin pada garam. Jadi masin tu sifat, dia menumpang pada garam. Jadi akal tu sifat, dia menumpang pada siapa? Dia menumpang pada mana? Tengok dalamnya. Baik, sifat ni, akal tu satu sifat, sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Jadi jelaslah, akal tu satu sifat yang Allah jadikan pada manusia. Jadi maknanya bila sebut manusia tu, Allah jadikan bersama-sama manusia tu akal. Akal, ada akal. Akal tu Allah jadikan, sifat tu Allah jadikan, maka diletak pada manusia. Baik, apa kerja akal tu yang ada pada manusia tu? Kerja dianya ialah sehingga dengan dia, dengan akal tu terbezalah ataupun terfaraklah, beza anak manusia daripada haiwan. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya apakah perbezaan haiwan dengan manusia, maka jawapan yang ulama bagi ialah manusia itu Allah jadikan pada dia akal, sedangkan haiwan Allah tak jadikan pada dia akal. Sebab manusia itulah haiwan dia tidak ada akal, dan haiwan ni terbeza dengan manusia dengan akal itulah. Baik. Jadi ini yang kalau dalam ilmu mantik tu bila sebut insan, al-insan, manusia itu, bila sebut insan tu al-hayawanun natiq, hayawan maksudnya binatang yang berkata-kata. Jadi kita ni kan tuan-tuan, kalau orang kata kita di binatang, jangan marah tau. Sebab apa? Sebab memang sungguh tak kita ni binatang. Sungguh kita ni binatang. Sebab tu dalam ilmu mantik tu bila sebut insan, manusia tu ialah al-hayawanu natiq, binatang yang berkata-kata. Jadi binatang lah juga. Jadi bila sebut walaupun berkata-kata sekalipun, tapi jenis kita ni jenis binatang jugalah. Jangan marahlah. Tapi kalau dengan haiwan tu dengan manusia yang berkata-kata ni, haiwan yang tak berkata-kata tu, haiwan tu dia tidak berakal. Baik, maka dengan dialah, dengan dia tu maksudnya dengan akal yang Allah jadikan pada manusia tu, dengan akal tu lah boleh menerima ilmu nazariyah. Jadi dengan adanya akal pada manusia tu, maka manusia tu ada kekuatan untuk menerima atau untuk mendapat ilmu. Jadi kan bila sebut ilmu tu dia ada dua bahagi tu. Ada ilmu yang bahasa nazari. Bahasa nazariyah tu maksudnya yang kena berfikir, yang kena berfikir. Ada juga yang dinamakan apa ni, ilmu yang daruri. Yang daruri itu maksudnya yang tak perlu kepada fikir dan bicara, tak perlu fikir. Yang tu tak apalah. Tapi kalau
kalau ilmu yang nazariyah ni, ilmu yang bangsa kena fikir ni, maka Allah jadikan pada manusia tu akal sebagai kekuatan pada manusia untuk menerima ilmu yang nazariyah, ilmu yang kena fikir. Sebab tu tuan-tuan ya, bila dah kita tahu, dah kita faham dah, akal yang pada kita tu Allah buat, Allah jadikan tu tuan-tuan tu ialah persediaan kita untuk menerima ilmu yang nazari. Maka tuan-tuan, orang yang tak nak berfikir tu beratlah dia. Berat. Kenapa berat ni? Sebab seolah-olah lah akal yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu nampaknya macam tak dapat nak memberi manfaat. Sepatutnya dia ada akal, maka dia kena carilah ilmu yang nazariyah tu. Baik. Tengok dalam kurungan tu dia kata pengetahuan yang berkehendakkan fikir. Kalau kitab lain dia kata yang berkehendak kepada fikir dan bicara. Nak kena bicara, nak kena fikir, tuan-tuan sekalian. Dan ilmu tu pula, kalau yang bahasa ilmu nazariyah ni, ada yang bersangkut dengan hukum syarak dan ada yang tidak bersangkut dengan hukum syarak. Umpamanya ilmu masuk yang tak sangkut hukum syarak tu, hukum syarak tak mengatakan wajib, tidak mengatakan wajib. Macam contohnya kita nak belajar ilmu perubatan, ilmu nak jadi doktor pun kena fikir juga. Walaupun ilmu perubatan tu tak menjadi ilmu yang fardu ain, bukan ilmu fardu ain nak jadi doktor, belajar kedoktoran, tak dinamakan ilmu yang fardu ain. Tapi kalau ilmu yang diwajibkan oleh syarak, seperti tauhid, fiqh, yang tu semua berhajat kepada nazar, tilik, bicara, pakai akal. Kita belajar itu adalah fardu, adalah wajib atas tiap-tiap orang, lelaki ataupun perempuan yang ada akal lagi sampai umur. Okey. Tengok. Jadi faham dah kita, Allah Ta'ala letak akal pada kita tu, hikmah dia untuk kita tu mendapat ilmu yang nazariyah. Okey. Dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Tengok. Jadi tengok betapalah guna bermanfaatnya akal kita, tuan-tuan sekalian ya. Allah buat pada kita tu sehingga kita boleh mentadbir, kita boleh memerintah, atau kita boleh menguasai. Dengan akal kita tu kita boleh kuasai pekerjaan-pekerjaan yang berhajat kepada fikir yang halus-halus, fikir yang dalam-dalam. Tapi kita boleh selesaikan, tuan-tuan, dengan ada akal. Yang sulit-sulit, benda-benda tu susah, benda tu payah, tapi dengan ada akal, kita manusia ni dapat selesaikan semua benda yang sulit-sulit tu, tuan-tuan sekalian. Tengok betapa manfaatnya akal yang ada pada manusia tersebut. Okey. Dan daripadanya lah, daripadanya, yakni daripada akal kita tu, tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Daripada akal tu lah. Cuba kita tengok, tuan-tuan, dulu susah nak pergi Mekah. Kena 6 bulan pergi, 6 bulan balik naik kapal, tuan-tuan. Kerana manusia tu ada akal, nak mempercepatkan perjalanan tu, maka diciptalah ataupun direkalah
kenderaan yang boleh terbang. Jadi kapal terbang. Itu tuan-tuan sekalian tu manfaat tu. Manfaat besar tuan-tuan sekalian. Dengan akal manusia tu dapat memberi manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Macam dulu tuan-tuan, mana ada mikrofon. Sebab itulah di sini masjid ni ada kerantung tak? Ada kan? Ada. Pasal apa pakai kerantung tuan-tuan sekalian? Sebab dulu tidak ada mikrofon. Jadi kena ketuk tong 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 pam pam pam. Kalau isyak 4 kali ujungnya tu. Tung 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 4. Kalau subuh 2. Kalau maghrib 3. Itu yang saya belajar dululah. Nak ketuk kantung pun kena ada ilmu juga tuan-tuan. Baik, apatah lagi lah kalau nak melakukan ibadat. Baik, jadi dengan akal itulah terbit dan terpancarnya macam-macam manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Dengan reka itu buat ni, makin lama makin maju. Dulu tuan-tuan sekalian, tak terfikir pun kita boleh bercakap dengan orang jauh. Macam mana nak cakap dengan orang jauh? Kita duduk kampung Banjar, kita boleh bercakap dengan orang Johor. Boleh rupanya zaman kita ni tuan-tuan. Petik aja nombor tu 44019013 dah boleh cakap. Itu akal manusia lah tu. Yang reka mencipta tu. Dengan apa orang panggil, dengan gerak daripada Allah lah. Yang tu kita tak bicara lagi tu. Baik. Tetapi tengoknya, kiranya akal itu bersendirian, tak ada petunjuk, tak ada tak ada lorong, tak ada jalan. Akal sahaja tidak ditunjuk oleh Allah akal jalannya, maka tidak akan dapat akal sejahtera, akal yang waras dan akal yang sihat. Kalau tak, sebab tu kita manusia ni tuan-tuan, sekarang ni kan seolah-olah kan akal manusia tu dah keluar daripada landasan. Sepatutnya ada akal tu semakin sejahtera, semakin waras, semakin sihat akal. Tapi tuan-tuan, zaman kita ni kan akal tu dah menjadi tidak sejahtera dah. Sebab tu zaman kita ni dah tak nampak mana kebenaran. Walaupun ada akal, tapi dah tak nampak kebenaran tuan-tuan. Kalau kita sebut kebenaran pun dia tak boleh terima tuan-tuan. Terkadang-kadang kan kita jadi pelik. Saya pun heran. Tak usah cerita bab dunia lah, kita cerita bab agama kita tuan-tuan. Kan anak riuh ataupun kan hari ni tuan-tuan kita bising dengan perbahasan orang tentang berkenaan dengan zikir Allah kan. Masuk dalam YouTube lah, masuk dalam tu lah, dalam ni lah. Saya dah tak nak bicara dah benda tu. Saya tengok apa tuan-tuan memanglah kita di dunia ni, umat Islam ni tuan-tuan dia bermacam-macam makam, bermacam-macam pangkat, bermacam-macam tempat tuan-tuan sekalian. Jadi kalau orang yang sufi, orang yang ada ilmu tinggi tu kan, dia tengok Al-Quran, dia tengok hadis ulama-ulama ni, ada zikir Allah. Dia pun buat kan. Baik. Itu satu golongan ni menolak tuan-tuan sekalian, menolak. Tak ada, Nabi tak pernah buat zikir Allah tu, Nabi tak pernah buat. Dia kata bahkan sia-sia, tak dapat pahala dengan zikir Allah tu, dia kata. Jadi puak yang satu lagi, bila dah ada penentangan, maka golongan yang berzikir Allah tu keluarkan nas, keluarkan dalil kan. Bila golongan tu kata tak ada dalil, golongan ni kata ada nas, ada dalil, Qurannya ada dalil, hadisnya daripada hadisnya ada dalil, daripada perkataan ulama-ulamanya ada dalil yang diambil. Kita pun highlight kan, kita keluarkan, cakaplah. Tapi tuan-tuan, golongan yang tak nak terima ni
tetap dia berhujah juga. Dia cari juga jalan untuk menolak nas tu, tuan-tuan sekalian. Ini kerja cerdik ke kerja bodoh? Kerja cerdik ke kerja bodoh? Pasal apa kata macam tu, tuan-tuan? Pasal apa? Sebab kalau dah golongan ni dah ada nas, sepatutnya golongan tu terima tak? Kan kita orang Islam ni banyak kerja lain tak? Banyak kerja lagi tak kita nak buat? Banyak. Banyak kerja lagi, tuan-tuan. Tak kuasa kita nak melayan orang macam ni, tuan-tuan sekalian. Sebab golongan macam tu walaupun Allah bagi dia akal, tapi akal dia tak ada lorong, tak ada jalan, tuan-tuan sekalian. Tak ada temu jalan, tak temu lorong. Sebab itulah berlawa 24 jam, tuan-tuan sekalian. Cuba tuan-tuan tengok Masya Allah Imam Syafi'i dengan Imam Malik, tuan-tuan. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Malik. Tapi tuan-tuan sekalian, walaupun Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ni masih lagi, tuan-tuan sekalian, menghormati pandangan Imam Malik. Mereka, tuan-tuan sekalian, tak pernah bergaduh, tak pernah bertelingkah dengan perselisihan pendapat. Tak pernah. Tak pernah. Jadi maknanya kalau Imam Syafi'i itu ada dalil, maka Imam Malik terima. Imam Malik ada dalil, Imam Syafi'i terima, tuan-tuan. Macam tu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada dalil, maka ditegakkan, Imam Syafi'i pun terima. Tak pernah gaduh. Ini, tuan-tuan sekalian, gaduh sepanjang zaman. Tak reti-reti, tuan-tuan. Walaupun ada doktor nama tu, tapi masih tak reti lagi dengan adab. Patutnya sudahlah tu. Jangan bahas lagi. Dah kawan tegakkan dalil, terima ajalah. Tak. Inilah golongan ni, tuan-tuan. Kalau ada dalam kampung kita golongan macam ni, tak senang duduklah kita dibuatnya. Tok Imam lah tak senang duduk, dia kata macam-macam. Tok Imam lah yang tak senang duduk. Tok Imam tu, tuan-tuan sekalian, yang kena serang nanti ni. Ataupun ustaz yang ada dalam kampung ni kena serang macam tu, tuan-tuan. Macam kes Nur Muhammad. Dah ditegakkan oleh ulama, hadis tu tidaklah, bukan hadis maudhu'. Ada nas dia, tak terima juga. Saya tak peduli. Saya cakap juga, saya tak peduli. Kau tak terima, sudah. Aku nak bagi tahu pada orang yang nak terima. Sebab itulah di sini kata tuan kitab tu, tuan-tuan sekalian, jadi akal tu tak boleh bersendirian. Walaupun Allah jadikan kita berakal, ada akal, tuan-tuan sekalian, boleh fikir, tetapi akal tu tidak Allah biarkan bersendirian. Kalau akal tu Allah biarkan sendiri, maka akal tu tak akan dapat kesejahteraan, tak dapat jumpa akal yang waras, tak dapat jumpa akal yang sihat. Melainkan kalau nak akal tu sejahtera, kalau nak akal tu sihat waras, mestilah berpandu kepada undang-undang syarak. Tuan-tuan, cuba tengok Al-Quran ni yang ada dalam almari dekat masjid kita, tuan-tuan sekalian. Baik. Al-Quran tu kalau kita tak berakal, tuan-tuan sekalian, boleh tak kita memahamkan Al-Quran tu? Tak boleh. Kita berhajat kepada akal untuk memahamkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Baik. Tu dah jelas tu, jelas dah. Jadi berhajat kepada undang-undang syarak. Jadi akal tu kena dikawal dengan syarak. Walaupun akal tu tempat keluarnya manfaat dan terbitnya manfaat kegunaan manusia, tapi kena ada panduan. Hukum syarak tu lah panduannya. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan. Undang-undang wajib solat, wajib berpuasa,
wajib kena tinggalkan maksiat. Itu semua tak boleh kita nak jalankan undang-undang syarak tu. Dia kata mengikut yang dikenaki, melainkan berhajat kepada akal. Jadi faham kitanya dalam kitab Risalah Tauhid ni, kita fahamnya apa ni, hukum syarak dan akal manusia itu berkait rapat di antara satu dengan lain. Hukum syarak berhajat kepada akal, akal berhajat kepada hukum syarak. Tu pegangan kita macam tu. Sebab itulah kalau orang yang ada akal tapi tak ikut hukum syarak, maka akal dia tak sejahtera, akal dia tak sihat, tuan-tuan sekalian. Bahkan boleh kita kata tak berakal, sebab dia tidak dikawal dengan hukum syarak. Walhasil, maka yang terjadinya, hasil tu yang terdapatnya, antara kedua-duanya itu berlazim-laziman, berkait rapatlah, bermesti-mestian, dan berhajat di antara satu dengan yang lain. Akal berhajat kepada syarak dan syarak berhajat kepada akal. Jadi tuan-tuan, kalau kita tanya, kalau akal tu adalah sifat, sifat akal ni tuan-tuan, dia katakan sifat, di mana letaknya tuan-tuan? Di mana letak akal kita tu? Agak-agak je Hairul, mana letaknya? Akal kita tu tak mana? Tak mana akal kita? Agak-agak cikgu Abah, tak mana akal kita cikgu? Cikgu ngajar lama kat sekolah tu. Baik, kalau tanyalah, di mana letaknya akal kita ni tuan-tuan? Maka tuan-tuan, jawapan yang tepat untuk kita jawab, kita tak tahu di mana letak akal. Ada orang katakan di otak. Ya tak? Betul? Betul, di otak. Ya, kebanyakan jawapannya di otak. Kalau macam tu, orang yang gila tu ada otak ke tak ada? Ada, tapi kenapa tak berakal? Jawapan tu tak boleh, tak diterima dengan kaedah tuan-tuan sekalian. Macam nafsu. Nafsu tak mana nafsu? Duduk kat mana nafsu? Nafsu kat mana? Tak tahu, wallahu alam. Ini lah tuan-tuan sekalian, cerita Imam Abu Hanifah masa tu umurnya 8 ke 9 tahun. Imam Abu Hanifah tu umur dia 8 ke 9 tahun. Masa tu dia di Iraq. Tak tahu kampung apa, wallahu alam, tapi dekat Iraq lah. Masa tu tuan-tuan, ada satu orang namanya Dahri. Dahri ni kerja dianya syekh nak berdebat, nak lawan dengan ulama Islam tentang ketuhanan, tentang Allah ni lah. Masa tu Imam Abu Hanifah ni dengan guru dia Hamad. Nama guru dia Hamad, bukan Ahmad, Hamad. Jadi Hamad ni tuan-tuan dicabar oleh Dahri untuk berdebat. Sedih guru Imam Abu Hanifah. Masa tu Imam Abu Hanifah ni umur dalam 8 ke 9 tahun, tapi dah ada ilmu tuan-tuan sekalian. Dahri tu dah besar, dah tua Dahri tu. Anak dia ajak berdebat. Salah satu soalan yang dia ajak berdebat tuan-tuan sekalian, kalau Allah tu ada, di mana tempatnya? Tu soalan dia. Dah banyak ulama-ulama tumbang dikerjakan oleh Dahri ni. Tinggal Hamad seorang je tak tumbang lagi, tuan-tuan sekalian. Cerita dia panjang lah. Lalu tuan-tuan sekalian, Imam Abu Hanifah jumpa guru dia tengok dalam keadaan Hamad tu tengah sedih sangat. Lalu tanya, kenapa tuan guru sedih ni? Aku diajak berdebat oleh satu orang namanya Dahri. Khalifah masa tu dah panggil orang ramai untuk dengar perdebatan di antara Hamad dengan Dahri. Lalu tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, Imam Abu Hanifah kata, wahai tuan guru, kalau kau izinkan, aku yang nak berdebat, aku yang akan jawab soalan Dahri.
Salah satu daripada soalan tuan-tuan sekalian yang dipatah hujah oleh Imam Abu Hanifah ni ialah kalau Allah tu ada, di mana tempatnya? Tu soalan tuan-tuan sekalian. Di mana dia? Sekarang kenapa? Kerana tiap-tiap benda yang ada tu mestilah ada tempat, mestilah ada tempatnya. Lalu Imam Abu Hanifah jawab dengan akal. Masa tu umurnya masih kanak-kanak, 8 ke 9 tahun umur Imam Abu Hanifah, tuan-tuan. Anak kita umur 8-9 tahun. Kalau sekarang lah, kerjanya apa Cikgu Abbas? Kalau anak kita sekarang yang umur 8 tahun, apa kerja dia? Buka main telefon, tengok Ipin dan Upin, tengok umur 8 tahun. Beza dengan Imam Abu Hanifah, tuan-tuan sekalian. Zaman tu umur 8 tahun 9 tahun dah boleh mengalahkan orang tu. Imam Abu Hanifah kata, wahai Hamad, dia kata, kalau kamu kata tiap-tiap yang, wahai Dahri, kata Imam Abu Hanifah, wahai Dahri. Sebab guru dia Hamad dah izinkan, dia tak jawab. Dia kata kan, aku jawab. Dia kata, wahai Dahri, adakah kamu ni ada akal tak? Dahri kata, ya, aku ada akal. Kalau kamu ada akal, di mana tempat akal kamu? Satu soalan dijawab, Dahri tak boleh jawab, tuan-tuan sekalian. Di mana akal? Wallahu a'lam. Bukan di otak. Kalau di otak, tuan-tuan sekalian, ada orang yang ramai yang berotak, tuan-tuan sekalian, tapi tak ada akal. Tengok tuan-tuannya, macam mana contoh. Ada orang yang memang dia ada otak, tuan-tuan sekalian, tapi dia tak nampak benda yang mudaratkan dia. Arak tu mudarat tak, tuan-tuan sekalian? Mudarat. Tapi kenapa orang minum juga? Jawapan paling tepat apa? Sebab tak berakal. Tu yang mudah jawapan dia, tuan-tuan. Satu lagi nak patahkan hujah Dahri ni, Imam Abu Hanifah kata minta susu. Dia kata, mai aku satu cawan susu. Aku nak buktikan lagi ada benda ada tapi tak bertempat. Lalu orang bawa susu satu gelas. Dia kata, wahai Dahri, kata Imam Abu Hanifah, dia dalam susu ni ada tak lemak? Ada tak lemak dalam susu tu? Ada lemak tak? Ada kan? Tunjuk kat aku di mana lemaknya. Di ataskah? Di bawahkah? Di tengahkah? Kata Imam Abu Hanifah kepada Dahri. Dahri tak boleh jawab. Kalau macam tu, dia kata, kalau kita ni makhluk pun yang ada pun kita tak tahu tempat, apakah kita bicara Allah yang qadim? Masa tu, tuan-tuan sekalian, terduduk si Dahri, tuan-tuan sekalian. Dia ada 4 soalan. Tapi malam ni cukup 1 soalan. 3 soalan lagi akan datang, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bersyukurlah kita ni Allah Ta'ala bagi pada kita akal. Dengan akal itulah kita boleh dapat ilmu, sama ada ilmu yang manfaatnya dunia ataupun ilmu yang manfaatnya akhirat. Baik, habis. Ni masuk kat sini, tuan-tuan sekalian, ni kan masuk dalam bahagian hukum akal ni. Tuan-tuan kena guna akal. Kalau tak guna akal, tak dapat ilmu. Tu je, saya bagi tahu itu je. Okey ya. Bahagian hukum akal. Ini satu bab, ini satu fasal pada menyatakan bahagian-bahagian hukum akal. Kalau bahagian hukum syarak tu kita tahu dah. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Tapi hukum akal ni berapa bahagiannya, tuan-tuan sekalian? Dan tiap-tiap satu bahagian tu kita kena faham dia punya definisi, dia punya pengertian, makna tu kena tahu. Kalau tak tahu, ni masalah, tuan-tuan. Baik. Adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagi. Hukum akal dia terbahagi kepada 3. Mana dia 3 tu? Tengok ya. Kerana adalah akal itu
akal yang pada kita tu, sifat kita tu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal, sekira-kira kelakuan pada mematutkan, yakni pada melayakkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid, di sudut ilmu tauhid. Jadi akal tu nak bekerja tuan-tuan, nak sebab apa jadi tiga hukum tertiga tu? Sebab akal kita ni dia bekerja nak melayakkan satu benda tu pada hukum akal kita tu. Sebab itulah hukum akal ni, yang ada hukum akal ni dia bersangkut dengan ilmu tauhid. Kalau bukan ilmu tauhid, dia tak berhajat kepada hukum akal. Kalau hukum syarak, dia berhajat kepada Allah yang meletakkan hukum. Wajib sembahyang, itu Allah yang letakkan hukum wajib sembahyang tu. Wajib puasa, Allah yang letak. Kalau adat pula, wajib kenyang makan nasi, itu adat. Tapi kalau hukum akal ni tuan-tuan sekalian, akal kita yang bekerja nak mematutkan, nak melayakkan satu tu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Sebab hukum akal ni hanya wujud dalam ilmu tauhid. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu ya tuan-tuan, sumber hukum ilmu tauhid ni tiga. Sumber ilmu tauhid ni tiga sumber dia. Baik. Ni yang pertama dah tentulah Al-Quran, dan yang kedua dah tentulah hadis, dan yang ketiganya ialah akal. Sebab itulah tengok dalam mana-mana kitab tauhid pun, bila tang dalil tu mesti dalil tu dalil akli, dalil akal. Bukan tak boleh pakai dalil Quran dan hadis, tapi dalil akal lebih kuat daripada dalil Quran dan hadis. Yang ni kadang-kadang kan bila kata macam ni kan, macam mana pula akal kuat sedangkan hadis Quran tu Allah. Dia kata macam tu. Yang tu tuan-tuan, kalau ada soalan macam tu dalam kepala tuan-tuan, dalam fikiran tuan-tuan, saya kata okey, dalil akal dengan dalil Quran dan hadis mana kuat? Mana kuat? Kalau Cik Abah katalah pada zuhir lah, mana kuat? Mana kuat? Agak-agak maju, mana maju? Macam mana kuat maju? Dalil akal dengan dalil Quran dan hadis mana kuat? Macam mana? Kalau bab fiqh lain, kalau bab tauhid lain. Jangan disamakan. Baik. Jadi kan dalam ilmu tauhid ni, dalil akal lebih kuat daripada dalil Quran dan hadis. Apa sebab kata macam tu? Kerana tuan-tuan sekalian, kalau tidak ada akal, maka kita tak boleh memahamkan Quran dan hadis. Lagi satu hujah saya, tuan-tuan sekalian, bukan hujah saya, hujah daripada guru-guru saya dululah. Kalau Nabi tak ada, nak katalah Allah tak turunkan Nabi, tak lantik Nabi. Bila tak lantik Nabi, tak ada Quran. Quran pun tak ada, Nabi tak ada. Masa tu tuan-tuan, wajib tak lagi manusia tu mengenal Allah? Ada khilaf lah, memang ada khilaf bab ni. Tapi saya terima satu ni tuan-tuan sekalian. Walaupun tak ada Nabi, tak ada Quran, tuan-tuan sekalian, maka mengenal Allah tu masih lagi dipertanggungjawab pada kita, sebab kita hamba. Sebab itulah kita, akal Allah bagi pada kita akal tu tuan-tuan sekalian tu, hikmah dia, hikmah akal Tuhan bagi tu. Baik. Jadi akal kita tu berkehendak bekerja sekira-kira hal ataupun kelakuan pada nak mematutkan, nak melayakkan sesuatu bagi dihukum pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada, mesti tiga ni, tak sunyi macam mesti ada tiga perkara, iaitu menghukumkan, akal kita menghukumkan mesti ada.
termasuk juga dengan mesti berlaku. Satu, atau menghukumkan mesti tiada. Akal kita hukum mesti tak ada, tak boleh ada tu, mesti tak ada. Dan yang kedua, yang ketiganya ialah menghukumkan boleh menerima ada dan tiada. Jadi bila kita sebut mesti ada tu pada hukum akal tu, dinamakan wajib pada akal. Wajib pada akal. Ini kadang-kadang tuan-tuan sekalian, sebab tak fahamnya setengah daripada umat Islam ni tentang bahagian hukum akal ni. Wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Jadi kadang-kadang dengan sebab tak fahamnya benda ni tuan-tuan sekalian, maka kita akan menghukum pada Allah tu tak betul. Tapi sebab itulah kita wajib cari ilmu ni, sebab kita nak kena fikir. Sebab kita tak tahu tiga hukum tu menyebabkan tuan-tuan sekalian, kita tersalah menghukumkan pada tauhid ni pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, nak contoh, nak bagi contoh, saya bagi contoh tuan-tuan sekalian supaya kita nampak gambaran apa dia wajib pada akal, apa dia mustahil pada akal, dan apa dia harus pada akal. Saya bagi contoh yang kata wajib pada akal tu dua perkara sahaja. Bila sebut wajib pada akal, maka dalam ilmu tauhid, dalam wajib pada akal tu ialah dua perkara sahaja. Apa dia? Iaitulah zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Sebab itulah zat dan sifat Allah wajibal wujud, wajib ada. Dan wajib pada akal ni tuan-tuan, kata wajib ada tu, wajib akal ni, wajib ada ni tak terima tiada sekali-kali, tak boleh tiada sekali-kali. Faham tak? Maknanya zat Allah dan sifat Allah Ta'ala tu dimasukkan dalam wajib pada akal. Akal kita menghukumkan namanya Allah dan sifat dia mesti wujud dan tak boleh tiada, tak boleh hilang, tak boleh kekurangan. Masalah macam tu. Baik. Itu namakan wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Mustahil pada akal ni benda yang tak boleh ada sekali-kali, tak boleh berlaku sekali-kali, tak boleh. Boleh faham? Kalau dibuat persoalan tanya dengan panduan yang saya bagi tadi, benda mustahil ni benda yang tak boleh ada sekali-kali, tak boleh berlaku sekali-kali. Boleh. Ada kesamaran apa-apa? Tak ada. Saya nak soal ni, nak tengok. Kalau tuan-tuan diam tu maknanya saya dah anggap faham tu. Tapi kalau saya tanya tak boleh jawab, nak ada kotan. Azan dulu ke? Tengok ya. Baik. Jadi panduan kita tadi bila sebab mustahil pada akal ialah benda yang tak boleh jadi, tak boleh ada. Contohnya seperti ada anak bagi Allah. Ada anak bagi Allah tu termasuk di dalam benda yang mustahil pada akal. Baik. Jadi nak tengok faham ke tidak, diikuti soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Allah Maha Kuasa tak tuan-tuan? Maha Kuasa, betul ni? Ya, sungguh ni? Sungguh ni Tuhan Maha Kuasa ni? Ya, betul ni? Sungguh Baik.
Dengan kuasa Allah tu, boleh tak Allah Ta'ala buat satu makhluk dijadikan anak dia? Jawapan apa? Jawab je cikgu Abang, tak peduli salah ke betul. Kita ngaji ni. Kalau dia kehendak boleh? Boleh? Siapa yang jawab boleh tu, dia tak fahamlah hakikat mustahil pada akal. Sebab tu saya kata tadi, nak kena fahamkan betul-betul. Okeylah, nak bagi faham cikgu Abah sebab cikgu Abah ni cikgu matematik cikgu matematik ke? Bukan. Okeylah, tak apalah, bagi soalan matematik yang mudah-mudah aja ni. Okey, katalah cikgu Abah ni kan pakar dalam matematik, ilmu hisab, ilmu kira-kira, pakar sungguh dia, expert sangat dalam dunia, dia yang nombor satu, contohlah. Okey, boleh tak cikgu Abah buat 2 campur 3 jadi 7? Boleh buat tak? Kenapa tak boleh? Dah pakar ni. Kenapa tak boleh pula, sedangkan 2 campur 3 jadi 7 dah pakar dah expert sangat matematik? Kenapa tak boleh? Apa tadi jawapan? Jawapan tadi? Jawapan betul tadi. Apa jawapan tadi? Mustahil pada akal. Jadi boleh tak juga buat benda yang mustahil pada akal? Kalau macam tu mustahil pada akal, Allah pun tak boleh buat. Bukan makna tak boleh buat tu Allah tu tak kuasa. Macam juga apa tadilah, hilang tak expert dia dengan tak boleh buat 2 campur 3 jadi 7? Hilang tak? Katalah cikgu apa boleh buat 2 campur 3 jadi 7. Itu namanya apa? Katalah dia expert sungguh ni, 2 campur 3 dia buat jadi 7. Boleh tak? Tak boleh buat. Adakah hilang expert dia? Adakah hilang kepandaian dia? Tak hilang. Kalau dia boleh buat, hilang tak? Kalau dia boleh buat 2 campur 3 jadi 7, hilang tak expert dia? Hilang tak? Sama macam Allah tak? Tak nampak lagi? Nampak ke? Saya nampak Ustaz, bukan buta. Faham tak? Faham tak? Faham sungguh ni? Sebab tu tadi juga kata okey, lagi hujah. Okey, ngaji dengan saya ni kena ada hujah. Okey, hujah yang katakan kenapa tak boleh kata Allah tu ada kuasa, tak boleh buat anak bagi dia? Okey, kita kata bila Allah boleh buat anak bagi dia, jadi anak bagi Allah tu mustahil ke tidak? Tak. Kalau Allah boleh buat anak dia, maka ada anak bagi Allah tu jadi mustahil ke jadi harus? Nah. Faham ke tidak ni tuan-tuan? Ya Allah, ya Tuhan, nak kena bangkit pula ni. Ya nak? Nak kena bangkit pula. Ni apa pasal jadi macam ni? Nak kena beli baru Ustaz. Nak kena beli baru je. Tengok tengok baik-baik. Tengok betul-betul. Boleh pakai ni Ustaz? Boleh. Kak. Baik, tengok ya. Dia kena faham bab ni tuan-tuan, dia kena faham. Ada. Sebab tu kadang-kadang yang minta maaf lah saya cakap macam ni, bukan saya ni pandai pada tuan-tuan dah. Saya sama dengan tuan-tuan ni, bukan saya ulama pun. Tapi tuan-tuan ya, sebabkan kita tak faham dengan wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal ni, sebab tu kita hukum salah. Sebab tu saya kata mudarat ke? Mudarat tak pada iman? Ada yang mudarat pada iman, ada yang tidak mudarat. Kita takut dengan jahilnya kita tiga hukum ni, ada benda yang mudarat pada iman. Yang ni masalah nanti di akhirat. Ni masalah nanti ke akhirat. Dunia memang tak nampak masalah. Kita pergi sembahyang, kita pergi puasa, kita pergi haji, kita bayar zakat, kita sedekah, kita baca Quran, memang tak ada masalah. Tapi bila akidah kita salah dengan sebab kita tak faham tiga hukum ni tuan-tuan sekalian,
maka boleh jadi Cikgu Abai amalan kita tertolak sebab landasan tak kena. Tauhid ni bukan boleh main-main. Dia tak boleh buat main-main tauhid ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab amalan kita buat sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berselawat, begitu gini pam bergantung dengan akidah. Salah akidah, engkau sembahyanglah 80 tahun sekalipun tak terima. Ni benda ni bukan main-main. Saya bukan main-main tuan-tuan dalam bab ni tuan-tuan. Ya, dalam handphone saya tuan-tuan, dalam handphone ni baru pagi semalam ada satu ulama-ulama kat Malaysia, dia masukkan nama saya dalam grup tu untuk bincang bab tauhid ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tauhid di akhir zaman ni, tauhid ni dah semakin bercampur aduk dengan sebab Wahabinya, dengan sebab Syiahnya, dan ada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, kita dalam masjid ni, masjid apa nama ni Cik Era? Al-Khairiyah. Okey, dalam masjid Al-Khairiyah ni ada tak tuan-tuan dalam masjid ni yang tak mengaku ahli sunnah wal jamaah? Ada tak? Ada tak yang tak mengaku sunnah wal jamaah? Saya bukan sunnah wal jamaah. Ada tak? Ada tak? Kalau betul-betul bukan sunnah wal jamaah, bagi tahu je. Saya tak ada masalah. Jadi maknanya tuan-tuan semua ahli sunnah wal jamaah, betul? Ya, semua ahli sunnah wal jamaah, betul? Ya betul, semua ni. Sungguh tuan-tuan. Baik, saya tanya dulu tuan-tuan. Kitab tauhid tuan-tuan mengaji, berapa yang tuan-tuan dah habis dan berapa tuan-tuan dah faham? Kalau tak ada, macam mana ngaku ahli sunnah wal jamaah? Macam mana tuan-tuan nak ngaku ahli sunnah wal jamaah sedangkan tauhid tuan-tuan tak pernah faham, tuan-tuan tak pernah ngaji kitab tauhid sampai habis, sampai faham, sampai boleh betulkan akidah tak ada? Macam mana ngaku ahli sunnah wal jamaah? How can? Macam mana? Inilah masalah yang berlaku di Malaysia ni tuan-tuan sekalian. Bukan kata Malaysia, new world, dalam dunia baru kita hari ni tuan-tuan, orang Islam tak peduli dah tauhid. Tak peduli dah. Dah tak peduli tuan-tuan sekalian. Sebab tu baik, kena faham. Balik sini ada apa? Oh, tak boleh. Mana? Tuan-tuan ya. Baik, tengoknya. Saya nak tulis dalam bahasa Arab tu ke nak terjemah tu dalam bahasa Melayu? Terus terjemah nak tulis Rumi ke Jawi? Jawi boleh, Rumi boleh? Boleh belaka ni. Cikgu apa ni, Abang Jo boleh nampak ke tu? Tapi tak apa, Abang Jo dia komputer, otak dia download masuk terus je. Okey, Abang Jo lah. Baik, tengok. Tengok ya. Ada bila kita kata wajib pada akal, ialah wajib pada akal tu ialah, ini saya tulis Jawi ya, ialah barang perkara lah. Barang tu benda perkara, barang yang tak tergambar pada akal tiadanya. Ni bahasa ni agak ni sikit lah, tak apalah. Ialah barang yang ada yang kat sini boleh ni, barang yang tak tergambar pada akal tiadanya. Okey, ayat ni tuan-tuan faham macam mana? Barang yang tak tergambar pada akal tiadanya, maknanya akal kita tak nampak benda ni, barang ni tiada. Yang kita nampak, ini namanya wajib akal ni. Ini definisi wajib akal. Ini definisi wajib akal. Barang ialah barang yang tak tergambar pada akal tiadanya. Mana yang akal nampak, wajib ni, benda wajib pada akal ni mesti ada. Ni yang saya kata yang ni keluar dari yang termasuk dalam ni dua perkara. Satu, zat Allah mesti ada.
Dan zat Allah ni tak boleh tiada. Sekali-kali tak boleh tiada. Dia mesti ada. Tak terima tiada. Tak boleh hilang. Itu satu zat Allah. Dan yang keduanya ialah sifat Allah. Ni tak apalah buat permulaan. Dua ni tuan-tuan akan datang. Kalau ada penambahan ataupun kepahaman lain, bagi tahu. Okey, dua. Okey. Itu ini wajib pada akal. Kalau mustahil akal. Mustahil akal. Mustahil akal tu lawan dia ialah barang yang tak tergambar pada akal adanya. Lain tu ujung tu. Ini tuan-tuan sekalian, benda yang mustahil ni benda yang tak boleh berlaku, tak boleh wujud, tak boleh ada, tak boleh. Baik. Yang atas dah faham dah zat Allah dan sifat Allah. Ini benda ni memang tak wujud, tak boleh ada sekali-kali, tak boleh ada sekali-kali, dan tak boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Tak boleh buat. Benda mustahil ni memang tak ada, tak terima pada akal, tak terima ada, dia mesti tiada. Okey. Kalau yang harus pada akal, ni tuan-tuan sekalian, terima kedua-dua ialah barang yang terima kedua-dua sekali. Kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya tu apa dia? Ada dan tiada. Ada dan tiada. Ini ringkas-ringkasnya ni. Jadi maknanya tuan-tuan barang harus ni kan benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sebab tu yang ni kena faham juga. Kalau tak faham sini, kat sini jadi keliru. Kalau benda barang yang boleh ada, boleh tiada, macam tadi contoh okey. Sebab tu saya pusing sikit je cikgu Abang. Allah tu maha kuasa. Semua dah saya tanya, Allah maha kuasa tak? Sungguh tak? Baik. Allah tu maha kuasa. Baik. Dengan kuasa dia, boleh tak dia buat anak bagi dia? Boleh? Boleh. Kalau boleh, ada anak bagi Allah tu, kalau kata Allah boleh buat, tang mana kategorinya kalau kata Allah boleh buat? Tak. Kalau kena faham, kalaulah Allah tu boleh buat dengan kuasa dia, Allah boleh buat anak bagi dia, maka ada anak bagi Allah tu termasuk dalam wajib akal ke, mustahil akal ke, harus akal? Kalau jadi harus kan? Baik. Ada anak bagi Allah tu pada hukumnya harus ke mustahil? Bertukar tak kalau kita kata tak faham yang ni, bertukar jadi dia? Sebab tu kena faham ni dulu ni, tiga-tiga ni kena faham. Sebab tu saya kata tadi, banyak kita bila tak ngaji tauhid, dan ada ustaz-ustaz kita kata, saya minta maaf ni, saya cerita ada orang kata ada ustaz kita ngaji tauhid tapi baca je balik habis kitab tamat. Macam mana orang nak faham? Saya tak nak macam tu. Saya nak tuan-tuan faham. Okey. Sekarang ni tuan-tuan yang tiga ni wajib akal, mustahil akal, harus akal. Apa yang dalam tulisan saya ni, dalam keterangan saya ni yang terlepas pandang? Ada tak benda yang tuan-tuan nak tanya apa-apa? Ada tak? Jadi sekarang faham tak apa dia wajib pada akal? Macam wajib pada akal ni dua, zat Allah dan sifat Allah. Pasal apa zat Allah sifat Allah ni? Sebab akal kita mengatakan Allah ni mesti ada. Bila Allah tu zat, dia mesti bersifat. Sifat Allah mesti ada, tak boleh kekurangan, tak boleh hilang. Macam sifat kita ni mesti kena hilang tak? Hilang. Cikgu Apah dulu, ya Allah punya gagah gantang, sekarang dah hilang.
Hilang tak? Hilang. Punya handsome masa tu hilang. Nampak tak? Jadi kena faham ni, kena faham. Tiga-tiga ni kena faham. Yang ni makhluk lah. Harus pada akal ni mana barang yang boleh ada, boleh tiada ni. Kalau nak terjemah apa ni, barang yang harus ni bagi faham lagi, tiap-tiap yang lain daripada Allah. Ni yang harus pada akal ni, tiap-tiap yang lain daripada Allah. Itu namanya haruslah. Namanya harus pada akal lah. Macam kita ni harus tak pada akal? Harus tak? Harus. Kita bukan wajib, kita bukan mustahil, harus. Tuhan nak buat kita boleh. Kalau Tuhan buat kita, adalah. Kalau Tuhan tak nak buat, tak ada lah. Kalau Tuhan nak buat, lepas tu Tuhan nak hilangkan kita, hilanglah. Okey. Baik. Okey. Yang tadi cikgu kata tadi kan, yang tadi dengan kata anak Allah, itu bukan masuk dalam mustahil, itu bukan masuk dalam harus, itu masuk dalam mustahil. Okey. Baik. Tengok tengok lepas tu kita balik ke kitab kita tuan-tuan dekat pukul 9 lah. Okey. Wajib akli iaitu perkara yang tiada terima akal, tiada akan tiadanya. Situ. Di atas habis kan? Habis lah. Okey, yang pertama disebut wajib akal. Yang pertama tadi mana? Iaitu barang yang hukum mesti ada. Itu yang disebut wajib akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Jadi benda tak boleh ada, tak boleh berlaku sekali-kali. Bukan. Wajib akal ni benda yang tak boleh tiada, dia mesti ada. Dan dia tak boleh hilang. Kalau dah ada, dia tak boleh hilang. Okey. Hakikatnya mesti menerima ada. Dia mesti ada. Yang demikian, yang pertama ni, apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Tengok, ada zat Tuhan bersifat dengan qidam. Qidam tu sifat sabit pada Allah Ta'ala. Baik. Okey, yang kedua disebut mustahil akli. Mustahil pada akal, yang kedua tadi, iaitu perkara yang tiada terima akal akan adanya. Barang yang tak terima, tak tergambar pada akal adanya. Jadi mustahil pada akal ni benda yang tak boleh ada. Kalau barang yang boleh ada, Tuhan boleh buat, itu dinamakan mustahil ke harus? Harus. Okey, kadang-kadang ada soalan, kalau dah Tuhan tu ada kuasa, dia tak boleh buat ke anak dia? Tak boleh buat tu, tak boleh, kita pun tak boleh. Bila kita tak boleh, jadikan Tuhan tu lemah lah? Tak, lorongnya tak betul. Macam tadi lah, 2 campur 3 jadi 7. Boleh buat tak? Tak boleh. Adakah hilang ke-expertnya tu? Hilang tak? Tak hilang. Tapi kalau dia buat 2 campur 3, ada orang pandai matematik, dia buat 2 campur 3 jadi 7. Itu bukan pandai, itu nampak tak? Faham tak? Okey, habis. Hakikatnya hakikat mustahil ni mesti tiada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu. Jadi kalau kata baharu Tuhan tu tak terima pada akal, takkan Tuhan tu baharu, tak ada baharu pada Tuhan. Maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Baik, kena faham ni. Yang ketiga disebut harus akli. Ini harus pada akal, iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti. Tengok, jalan berganti-ganti ni maksudnya tuan-tuan boleh tak Allah buat serentak? Ni masalah ni tengok ya. Ini Cik Omar, tengok Cik Omar cuba tengok, perhati tuan-tuan okey baik. Ambil yang warna kuning, okey, ini pen okey, pen. Boleh tak Allah buat pada pen ni tuan-tuan bergerak dan diam
dalam satu masa. Boleh? Boleh? Fikir dulu. Fikir dulu, jangan ngangguk saja. Fikir dulu. Boleh tak Allah buat pen ni bergerak dan diam dalam satu masa? Ha? Mustahil. Boleh tak? Mustahil. Boleh tak? Tak Imam, boleh tak Imam? Boleh tak Allah buat pen ni bergerak dan diam dalam satu masa? Cakap orang putih boleh? In the same time. Cakap Banjar saya tak tahu. Boleh tak? Kena fikir dulu. Gerak dan diam pada satu masa, pada satu benda tu, pernah tak tuan-tuan tengok? Pernah tak tuan-tuan tengok? Pernah tak Cikgu Abah tengok dalam dunia ni? Nak Cikgu Abah pernah jalan sana sini, pergi sana, pergi sini, pergi sini. Pernah tak tengok satu benda bergerak dan diam dalam satu masa? Boleh tak? Dah tengok tak? Tak pernah. Jadi maknanya gerak dan diam dalam satu masa tu hukumnya apa? Pada akal hukumnya apa? Mustahil pada akal. Takkan boleh bilang. Sebab tu kalau dia kata ngangguk-ngangguk itu, maknanya akal tak berfungsi pada ketika itu. Lepas tu kena, lepas tu nak akal kita dia kena ada panduan tu. Ni panduan syarak lah ni. Faham? Cik Ahmad Al-Hamid faham kan? Kalau tak faham bagi tahu cepat-cepat tau. Jangan simpan dalam peti buat belayar, jangan, nanti lagi teruk. Sebab tu dia kata sini, gerak dan diam tu Allah nak buat pada satu benda tu, gerak diam dengan silih berganti. Maksud silih ganti itu, kalau Allah buat gerak, diam tak ada. Kalau Allah buat diam, gerak tiada. Jadi maknanya menerima gerak dan diam pada pen ni dalam masa yang berlainan. Gerak dan diam hukumnya apa? Tengok elok-elok. Fikir dulu. Fikir dulu. Harus ke? Harus ke? Mana? Cik Makno, Tuan Haji Makno. Cepat. Soalan dia ulang balik. Saya ulang balik soalan. Okey, baik. Menerima gerak dan diam pada satu benda dalam masa yang berlainan, hukumnya pada akal kalau buat periksa banyak gagal ni. Macam mana Cikgu Daud? Harus? Okey, saya datangkan hujah saya. Okey, tuan-tuan pernah nak nampak dalam dunia ni ada benda yang tak bergerak pun tidak, diam pun tidak, ada tak? Kok adalah kat Kampung Banjar ni, gerak pun tidak, diam pun tidak, ada tak? Ada je, ada tak? Tak ada. Jadi maknanya menerima gerak dan diam dalam masa berlalu hukumnya apa? Wajib pada akal. Akal kita mesti gerak atau mesti diam. Mana ada benda dalam dunia yang tak bergerak, tak diam, ada tak? Kalau ada, tangkap bagi saya. Kalau ada dalam dunia ni benda yang tak bergerak pun tidak, diam pun tidak, tuan-tuan sekalian, bagi tahu saya nak ambil buat azimat. Mana boleh berlaku macam tu? Tak boleh. Sebab tu Allah buat gerak dan diam dalam masa berlainan. Mesti ada macam tu. Sebab nak menunjukkan kita ni baharu. Sebab gerak dan diam tu mesti ada dulu kemudian. Bila ada dulu kemudian, yang bersifat dengan dulu kemudian mesti baru tak?
Jadi Allah tu bersifat dengan gerak dan diam tak? Allah tu bersifat dengan gerak dan diam tak? Ha? Tuan-tuan? Bersifat? Ya Allah, nak bagi faham lagi sekali pula. Saya dah kata tadi, tiap-tiap yang bersifat dengan gerak dan diam itu dinamakan baharu. Macam kita ni baharu. Kenapa pula katakan tiap-tiap yang bergerak dan diam tu baharu? Sebab tak boleh berhimpun gerak dan diam dalam satu masa. Dia kena ada dulu dan kemudian. Sama ada gerak dulu, lepas tu diam, ataupun diam dulu, lepas tu bergerak. Ada dulu kemudian. Dan tiap-tiap yang bersifat dengan dulu dan kemudian, ada dulu, ada kemudian, ada mula, ada akhir, maka dinamakan benda tu baharu. Allah ni baharu ke qadim? Baik, kalau Allah tu qadim, adakah Allah bersifat dengan gerak dan diam? Taklah. Taklah jawapannya. Bila kata tak, tuan-tuan sekalian, salah tak orang mengatakan Allah duduk atas arasy? Salah tak? Salah lah kat situ. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa ustaz kata macam tu, Tuhan duduk atas arasy, hantam je. Hantam. Pasal apa kata hantam? Dia merosakkan akidah kita, menyebabkan Allah tu jadi baharu. Sebab yang bertempat tu tuan-tuan sekalian, kita, makhluk. Macam tu yang kerasnya malam ni, ya Allah. Tuan-tuan. Sebab dekat tulis intan ni ada dia mengatakan macam tu. Ada pengajar masjid kata macam tu, Tuhan duduk atas arasy. Lepas tu kita datangkan nas, datangkan dalil, kata nas datang dalil. Lepas tu kata, bukan tapi kata Tuhan duduk atas arasy. Tuhan tu atas pada arasy lagi. Tengkorak dia. Kalau atas pada arasy lagi, bertempat juga tak namanya? Aduh, yang kata ni doktor. Macam tu juga Daud kena kerah macam tu kita ni tuan-tuan. Itu Wahabi tu, akidah Wahabi ni ada yang jatuh kufur tuan-tuan. Hati-hati. Bahaya tu. Baik, jaga. Baik. Jadi kena faham tu. Tapi saya ni satu persatu lah saya cakap ni, satu-satu tuan-tuan. Okey. Iaitu perkara yang diterima adanya dan tiada dia dengan jalan berganti-ganti. Tak boleh Allah Ta'ala buat sekali. Sebab bila buat sekali mustahil. Tak boleh. Macam satu orang tu Allah lahirkan dia, perempuan lelaki ada kat dia. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Cikgu kata boleh. Apa hujah cikgu? Boleh ya? Boleh tak? Allah buat satu manusia ni, perempuan dan lelaki pada dia dalam satu masa. Boleh tak? Khunsa tu nak kata lelaki tak boleh, nak kata perempuan tak boleh. Ini satu orang ni, dia lelaki, dia lah perempuan. Boleh tak? Sajat tu jantan, bukan lelaki. Jantan tu. Faham tak? Tak boleh kata perempuan kat dia. Tak boleh. Sebab tu laki-laki dan perempuan tak boleh berhimpun dalam satu masa. Tak boleh. Jaga baik-baik. Kata sebab tu silih berganti tu ada dan tiada. Tak boleh berhimpun ada dan tiada satu masa pada satu benda. Tak boleh. Mesti silih berganti. Macam tu. Maka hakikatnya benda haruh ni boleh menerima ada dan tiada. Jadi hakikat benda haruh ni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Seperti keadaan seseorang itu, ada kalanya boleh dia bergerak, tengok, atau diam. Nampak? Jadi bukan boleh himpun dua-dua sekali, gerak diam sekali pun tak boleh. Ni kena fikir dengan akal tuan-tuan. Kalau tak ada akal, payahlah kita fikir ni. Sebab tu ngaji ni tuan-tuan, kalau tak pakai akal tak boleh. Kami dulu ngaji pondok tuan-tuan, ngaji pondok tuan-tuan, bukan macam universiti. Saya tanya dekat malam hari Selasa baru ni, cikgu saya kat UPSI, saya tanya pada Abdul Rahman tu, Abdul Rahman orang Sandakan, orang orang Sabah. Saya tanya dia, di UPSI ni satu hari berapa madah belajar? Cikgu dulu belajar berapa madah dekat UPSI? Berapa mata pelajaran?
Berapa masa? Sekali je. Sehari. Tiga. Paling banyak 3. Saya kata gini, depan saya tu ada satu profesor tau. Profesor raja tu. Ada raja tu dia apa? Dia ambil dia apa bahagian apa? Yang Kelantan tu, orang Kelantan. Dia Cik Azban adalah 2-3 orang pensyarah tu, tuan-tuan. Ya, saya kata macam ni je. Saya kata sebut macam ni ya. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan universiti, tuan-tuan, tuan-tuan ada degree, tuan-tuan tak boleh lawan dengan pondok, saya kata. Tak boleh lawan dengan pondok. Pusat pengajian tradisional orang Melayu, pondok. Dulu tuan-tuan sekalian kan. Saya kata tuan-tuan tak boleh lawan. Pasal apa? Kami gaji pondok dulu tuan-tuan, satu hari 28 mata pelajaran. Daripada lepas subuh sampai pukul 2 pagi. Duduk opsi 3 mata pelajaran 24 jam. Yang selebih tu buat apa? Jalan sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini. Kami 28 buah ngaji tuan-tuan. Nak masak nasi pun tak sempat. 28 buah tu turun madrasah, turun tempat ngaji madrasah tuan-tuan. Turun cari selipar tak jumpa. Pasal apa? Pening dah. Mana? Pasal tadi teruk ngaji pakai akal. Fikir tengah ngaji, fikir orang menang. Tuan-tuan duk ngaji relax je, tak fikir-fikir. Saya pula nak kena tolong. Cuba fikir. Dan tadi saya kata tuan fikir, apa benda fikir. Barulah nampak jalan. Kami ngaji pondok dulu, tok guru baca aja. Kita sendirilah nak fikir. Masak nasi tuan-tuan punya tak sempatnya masak nasi itu, ambil telur rejam dalam tu. Masak nasi beku telur dah. Itu kalau ada telur. Kalau tak ada telur, nak buat macam mana? Masak nasi buh garam dah. Budak universiti mana ada minum air telaga? Tak ada. Kami dulu tuan-tuan minum air telaga. Pondok minum air telaga tuan-tuan. Tak ada paip kerajaan, tak ada. Dan telaga tu pula kalau musim hujan, macam ni musim hujan tuan-tuan, nak minum air telaga tu kena selak biji selasih. Tahu tak biji selasih apa dia? Kata ong dalam telaga tu. Telur. Tolak, ambil air yang minum. Tak sakit pun. Macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, kenalah berfikir. Wallahu alam. Bahagian wajib akli. Nanti kita sebut nanti. Dalam wajib akli ada berapa bahagian, dalam mustahil akli ada berapa bahagian, dalam harus akli ada berapa bahagian. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ada pun nak tanya lagi? Ustaz. Ya, silakan Cik Umar. Akal ni wujud. Ada. Tapi kita tak tahu kat mana. Ya. Adakah akal tu masuk dalam kategori amrun iktibari? Dia tak masuk dalam amrun iktibari, tapi dia masuk dalam sifat hal. Nak kata tak ada tak boleh, sebab amrun iktibari tu dia memang tak ada langsung. Tapi akal kita ni masuk dalam sifat hal. Nak kata ada tak nampak, nak kata tiada tak boleh. Wallahu alam. Lagi? Tak ada wallahu alam bissawab. InsyaAllah kita sambung nanti pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita tuan-tuan daripada virus balak ni tuan-tuan sekalian. Allah tarik cepat-cepat. Kita nak semayang rapat-rapat. Kita dah rindu sangat nak semayang rapat-rapat tuan-tuan. Kita dah rindu sangat nak bersalam-salaman tuan-tuan sekalian. Kita nakkan macam dulu balik. Kita nak datang masjid tak payah pakai topeng dah. Kita free daripada benda itu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan hijab, angkatkan balak musibah daripada kita. Wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lutub, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rada sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal jaka ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulli asir wa tasir nasi alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaji lal bayan wa tafsir hajatuna kathira anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa kunufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahliku tasqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.